Itu Imam Ahmad mana? Ahmad bin Hanbal lah, ya. Katanya di masa peristiwa Ghazwah Tabuk, angkatan perang muslimin menghadapi kebuluran. Kata mereka, wahai Rasulullah, kalaulah engkau izinkan kami akan sembelih unta-unta kami untuk dimakan. Jawab baginda, buatlah. Lalu datang Umar mencelah, wahai Rasulullah SAW, kalau mereka berbuat begitu, kuranglah nanti kenderaan, tetapi suruhlah mereka bawakan bekalan makanan mereka yang masih ada dan doakan supaya mendapat barakah. Jadi ringkaskan cerita, Nabi hampa satu hamparan, semua pakat bawa makanan, dan makanan tu tadi Nabi doakan, diambil. Ada jagung, bawa jagung, ada gandum sikit, bawa gandum, tapi makanan tu tak berkurang sehinggalah datang setiap tentera tadi ambil makanan yang dia perlu, bawa balik, ya, sehingga makanan tu tak habis-habis. Itulah mukjizat hissi, mukjizat yang empirical, mukjizat yang boleh ditengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, wa ba'du. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat pulang kepada Haji Kamuddin dan Hajah Salwa. Saya kalau tak Kak Salwa cerita tadi pun, saya nak persilakan dulu juga cerita. Boleh 10 minit kita dengar kan? Yalah, 2 tahun dah tak pergi umrah haji ni. Rindu juga. Ni kan saya, rekod saya 4 kali setahun pergi umrah. Itu rekod paling gila dalam usaha apa? Dalam usaha buat ni package umrah ni. 4 kali tu kapal sport lah. Kan masa tu sekali setahun tu kan, saya tak kira, saya buat juga kan, letih tak letih. Tapi sekarang ni saya kena fikirlah, umur dah 5 abad ni, 5 dekad dah masuk 5 dekad tahun ni kan, kena fikirlah. Masa tu 40-an tengah gagah lagi, tiba-tiba dari 4 kali setahun drop, zup, 2 tahun tak pergi langsung. Itu kan. Tapi yang ini kali kedua lah saya cerita, saya dengar kisah umrah yang berkaitan dengan tawakalna tu, dari cerita sama. Dan sebenarnya abad ke-7 Hijrah, ketika zaman Imam An-Nawawi rahimahullah, pengarang kitab Idah fi Manasikil Hajj tu, tawaf tak ada masalah, bukan berebut-rebut macam abad ke-15 Hijrah. Saya tak faham kenapa. Saya tak faham kenapa. Mengikut kitab Idah fi Manasikil Hajj itu, abad ke-7 Hijrah, ya, ketika kitab itu ditulis, dia tempat tawaf tu dia bagi 2. Sebelah dalam dekat dengan tawaf itu lelaki, perempuan di luar, diasingkan. Jadi tawaf itu memang teratur sebenarnya. Tapi inilah nak ceritanya, apabila moden sesuatu tu, dia bukan bermaksud apa moden juga pemikiran manusia. Bila manusia lantak pilah. Contoh kan, tahun bila yang saya terlupa ni, musim apa ya, musim yang dia suruh kita berbaris untuk kucup Hajar Aswad. Yang saya sejak tahun 95 pergi umrah haji, tahun 2012 baru saya dapat kucup kali pertama. Saya tak cerita kat orang kan. Itulah saya dapat kucup kali pertama, tapi terus dapat 3 kali. Pasal dia buat susunan, saya tak ingat sebab apa dia buat susunan tu. Sebab saya bawa grup pertama umrah lepas haji, jadi pada masa tu dia buat barisan, perempuan, lelaki. Perempuan 10 orang, lelaki pula 10 orang. Kita berbaris. Kalau rajin, tu yang saya dapat 3 kali tu, habis dah kita ni, kita duduk belakang balik, queue balik dekat dengan 40 minit, boleh kucuk lagi. Aku nak lagi sekali lah. 3 kali saya buat, tuan-tuan. Ya kan? Jadi masa tu 2012. Tapi saya kata, kenapa tak buat benda tu sama setiap tahun? Tapi musim haji gitu je baru dia buat, berbaris gitu. Yang lepas subuh
Tuan-tuan. Jadi menyebabkan orang kata apa, gadai nyawa nak kucuk ni. Sedangkan benda sunat, ya tak? Sedangkan abad ke-7 Hijrah dulu, dia bagi dua, dengan begitu tersusun, walhal masa tu bukan berlantai marmal macam cantik macam sekarang pun, binaan pun tak seberapa. Tahun 95, masa saya pergi tu, kita keluar bab King Aziz tu, keluar tu terus lorong membeli belah kan masa tu kan, membeli belah dengan lantai kayu dia masa tu. Kita lalu bunyi prak lagi kan. Jadi nak ceritanya makin moden makin celagu. Jadi sebab itulah bila datang Covid ni, ingat satu ayat Allah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Mungkin satu perkara yang kamu tak suka tapi lebih baik untuk kamu. Inilah dia. Tak pasal-pasal Kerajaan Saudi buat sistem yang mana orang kedua yang saya dengar ni balik umrah dalam masa seminggu, dia kata selesa. Sama cerita Kak Salwa dengan cerita yang orang yang saya dengar yang minggu lepas ni. Tapi disiplin. Tawakalna tu kena jaga sungguh kan. Kalau tidak tak boleh masuk dan sebagainya. Very strict dan sebagainya. Jadi boleh settle dengan tak ada berebut-rebut, dengan tenang, dengan apa dan sebagainya. Itu saya kata mungkinlah mungkin Covid ini Tuhan nak sapu balik sebenarnya. Apa nak bersihkan balik kecelaruan sistem hidup kita selama ni, kembalikan kepada sistem asal. Boleh jadi kan. Jadi sebab tu insya-Allah kesimpulannya lepas ni kita pergi umrah. Tu dia kan. Lepas ni kita pergi umrah ya kan. Nak pergi siapa tak kira. Ramai dah duk tanya saya, tak buat package ke Ustaz? Kata package tak buat dah kot. Tapi ke grup tu insya-Allah lah kan. Tak ada dah, saya rasa cukup lah aktiviti saya selama 12 tahun bergelumang dalam haji dan umrah. Saya rasa saya nak slow lah kan. Saya akan pergi tapi bukan dalam bentuk package lagi dah. Grup kita kawan-kawan boleh 20-30 orang kecil-kecil kita jalan kan. Dulu kan dia 4 kali setahun. 4 kali setahun tu kalau orang yang memang kerja gitu tak pelik. Masalah kita ada kerja lain lagi. Tapi boleh tu ambil cuti ni, sanggup ni. Balik semalam, hari ni start kerja. Tough yang tenaga. Tapi untuk akan datangnya saya tak boleh dah gitu kot. Sebab cuti dah habis. Jadi balik semalam, hari ni kerja tu kan. Tak kira lah jet lag ke apa, kalau tak lag atau kisahlah jalan. Yang penting masuk pejabat kan. Jadi tuan-tuan, insya-Allah tanah haramain ini kembali teratur ya, dan kita juga akan beribadah dengan selesa balik insya-Allah ya. Begitulah. Dan barulah nampak hukum hakam dalam kitab dan sebagainya itu kita boleh apply dengan teratur. Sebab saya sebagai guru haji, saya perhati benda tu. Macam mana nak atur benda ni? Macam mana nak applykan hukum ni macam mana dan sebagainya kan. Saya tengok benda tu. Kecintaan saya pada haji dan umrah ni masih terus. Sebab itulah ada saja buku haji dan umrah yang baru terbit. Yang terkini ni buku ibadah haji dan umrah mengikut 4 mazhab. Tulisan Mustafa Dib Al-Bura telah siap diterjemah. Saya beli, walaupun saya dah ada yang naskah asal, beli lagi. Sebab bila kita beli, orang lain terjemah, kita baca buku asal, aku faham lagu ni rupanya macam ni, boleh ada juga kan. Saya tak kisah, saya beli je. Jadi harga pre-order bawah ni tuan-tuan boleh cari dalam Facebook tu. Saya pun tak ingat juga, saya isi borang je. Kalau nak tu boleh, ada saya tengok dia dah WhatsApp ke saya penerbitnya tu untuk kita beli. Nanti saya forward ke Kak Salwa. Buku ni bagus sebenarnya ya. Cuma selama ni dalam bahasa Arab, tak ada terjemahan. Sekarang dia dah ada, saya tolong kempen lah. Harga RM90 baru ni. Yang masa saya beli tu, kita buat order terus transfer kredit daripada dia. Di situ tuan-tuan dan perempuan boleh baca direct dengan bahasa yang mudah insya-Allah, sebab teks asal tu bahasanya mudah. Perbandingan 4 mazhab dalam umrah dan haji. Walaupun tuan-tuan dan perempuan tidak mahu terlibat sebagai guru haji dan umrah, tapi bila nak pergi haji dan umrah boleh rujuk kat situ je insya-Allah kan. Mazhab ni mudahnya kepada mereka yang rasa macam allergic bila dengar perkataan mazhab, saya cakap awal-awal lagi ya. Saya tidak bersedia untuk meninggalkan mana-mana mazhab. Sebab apa? Sebab macam ni. Mudah cara mudah. Kita ada masalah. Di depan kita ada 4 orang guru. Guru yang paling tua namanya Hanafi. Yang muda sikit namanya Maliki.
Yang ketiga muda namanya Syafi'i. Yang keempat, yang paling muda namanya Ahmad bin Hanbal. Jadi bila kita ada masalah, kita tanya empat-empat orang ni. Tak jumpa dalam guru pertama, okey, tanya yang muda sikit. Tak jumpa dalam guru yang pertama, tanya yang muda sikit lagi, begitulah seterusnya. Dan kadang-kadang kita jumpa di yang guru yang ketiga ni, yang kita belajar dari kecil ni, dan kononnya kita ni mazhab Syafi'i, kononnya berat dia punya penyelesaian itu. Berat sangat-sangat. Kan? Rupanya guru yang tua sikit tu lebih mudah. Boleh ambil yang lebih mudah. Contoh kan, kalau dalam bab haji, orang perempuan yang pergi buat umrah sunat sebelum 9 Zulhijjah, pergi dekat mikot, balik-balik, katalah dia pergi tu 3-4 Zulhijjah, pergi balik-balik dari mikot balik ke hotel, tak sempat tawaf, haid, maka terperangkaplah dia dalam ihram haid, terperangkap haid dalam ihram umrah sampai 9 Zulhijjah. Orang nak berangkat pergi ke Arafah ataupun 8 lah, kalau tabung haji 8 kan. Kalau package istimewa tu 9 Zulhijjah boleh pergi. Nak pergi haji, nak pergi Arafah, tak boleh pergi dengan begitu je. Dia kena niat ihram haji pula. Umrah belum lepas. Imam Syafi'i punya penyelesaian berat. Kena pergi tahlul ihsar, dia panggil. Seperti mana Nabi buat masa Hudaibiyah, biar kita belajar tahlul ihsar tu kan. Pergi cari kambing seekor, sembelih kambing, lepas tu niat tahlul ihsar, kena gunting. Gunting rambut sekurang-kurangnya 3 helai dengan niat tahlul ihsar. Barulah bebas daripada ihram umrah tadi. Barulah boleh berniat nawaitul hajjah. Itu penyelesaian Syafi'i, guru pertama yang kita rujuk. Tengok belek-belek ke guru yang berikutnya, guru mana? Imam Malik. Imam Malik kata tak apa, tak ada masalah. Niat je haji, nawaitul haji, tak payah niat ihram lah, sebab dia memang dalam ihram. Nawaitul hajjah, maka dia jadi haji kiran, kata Imam Malik. Kan? Pergilah ke Arafah. Maka dia pergi ke Arafah, ya, dari Arafah, Muzdalifah dan Mina. Sampai di Mina, sucilah dia pun bersuci dan sebagainya. Dia balik tawaf. Tawaf tu tawaf haji dan umrah. Sa'i haji dan umrah. Kemudian dia bergunting tahlul untuk haji dan umrah. Melontar untuk haji sahaja, tak ada umrah lah kan. Gitu. Jadi tuan-tuan, itulah dia kelebihan kita mengikut mazhab tapi tidak bertaklid. Faham tak tu? Jadi kalau ada buku-buku yang macam tu, beli, baca, buat rujukan, mudah. Selain daripada bertanya kepada orang-orang yang berpengalaman. Dan tabung haji pun pakai yang macam tadi, pakai hukum Maliki. Elok je dari Malaysia ni Syafi'i sampai pub gitu, pub twist ke Maliki. Itu maksudnya kita tidak taksub dan tidak taklid, tapi kita mengikut pandangan guru. Itulah kepada, yalah, saya tak tahu siapa di antara kita ni, Ustaz Zamri ni ahli mazhab juga. Ya. Saya memang tak akan keluar daripada mazhab 4 ini. Tapi tidaklah semestinya duduk Syafi'i tak boleh kat lain. Tak bukan gitu. Ya. Okey, 2 bab dah kita ni. Bab umrah dan juga bab taklid mazhab kan. Okey, kita masuk bab sirah pula. Muka surat 623 kan? Betul Muka surat 623. Ya, 624 dah. Ya, 623 itu kita berhenti dekat satu hadis tu, ya. Okey, tak apa. Perenggan ketiga, ya. Muka surat 623, perenggan ketiga. Diriwayatkan lagi oleh Imam Ahmad dalam Masnad daripada Abi Hurairah. Imam Ahmad dipanggil Masnad Imam Ahmad. Itu Imam Ahmad mana? Ahmad bin Hanbal lah, ya. Katanya, di masa peristiwa Ghazwah Tabuk, angkatan perang muslimin menghadapi kebuluran. Kata mereka, wahai Rasulullah, kalaulah engkau izinkan kami akan sembelih unta-unta kami untuk dimakan. Jawab baginda, buatlah. Lalu datang Umar mencelah, wahai Rasulullah SAW, kalau mereka berbuat begitu, kuranglah nanti kenderaan, tetapi suruhlah mereka bawakan bekalan makanan mereka yang masih ada dan doakan supaya mendapat barakah. Jadi ringkaskan cerita,
Nabi hampar satu hamparan, semua pakat bawa makanan, dan makanan tu tadi Nabi doakan diambil. Ada jagung, bawa jagung, ada gandum sikit, bawa gandum, tapi makanan tu tak berkurang, sehinggalah datang setiap tentera tadi ambil makanan yang dia perlu, bawa balik, ya, sehingga makanan tu tak habis-habis. Itulah mukjizat hissi, mukjizat yang empirical mukjizat yang boleh ditengok. Quran itu mukjizat maknawi, manakala mukjizat yang hissi ni mukjizat yang boleh pegang, boleh nampak, yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan bila mana angkatan muslimin sampai di Tabuk, tidak berlaku peperangan kerana tiada seorang musuh pun yang menunggu. Sebenarnya angkatan musuh yang begitu ramai itu telah lari berpecah-pecah, bersembunyi di sana sini setelah pada mulanya mereka berkumpul untuk memerangi muslimin. Kemudian datanglah Yuhannah, pembesar negeri Ailah, kepada Rasulullah SAW meminta damai, dan baginda menerimanya dan membuat perdamaian dengan syarat mereka membayar jizyah. Berikutan itu datang pula penduduk-penduduk Jarba. Jadi balik ni boleh tak tengok peta, ya? Ataupun tak balik pun lepas ni cuba buka map dalam Google Map tu, ada tak bandar-bandar yang macam ni, Tabuk, Jarba, Azrah dan sebagainya, ada lagi tak? Memang ada, tuan-tuan. Nama tu masih ada, ya. Iaitu jaraknya lebih kurang 800 km dari Madinah, ya. Berikutan itu datang pula penduduk-penduduk Jarba dan penduduk-penduduk Azrah meminta perdamaian dengan bersyarat membayar jizyah juga. Perdamaian itu dimaterikan dalam satu surat daripada pihak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila membayar jizyah, maka bermakna wilayah tersebut telah tunduk kepada pentadbiran Madinah. Jizyah, dia tidak ada, jizyah ni dia tidak ada skema yang tertentu seperti mana zakat. Zakat dah ada 1/40, 1/10, 1, itu zakat. Jizyah ni cukai kepala. Setiap rakyat dalam penduduk negeri tersebut dikira dan kena charge berapa mengikut kadar persetujuan dua-dua pihak. Itu yang saya cerita dulu, Najran, penduduk Najran, sempadan Saudi dengan Yaman, kan. Dia tak nak masuk Islam, walhal dia dah berdebat sakan dengan Rasulullah SAW. Padri-padri dia juga dah jam dah bila berdebat tadi. Sebab apa yang Rasulullah hujah semua ada dalam Injil yang mereka pegang. Tapi tak nak masuk Islam juga, dan lebih rela memilih jizyah. Bila kira-kira jizyah sampai 12,000 dirham setahun, sampai Omar mencuit Rasulullah SAW, bukankah itu lebih banyak daripada zakat? Atau Omar pening-pening, kan? Senang Omar pening-pening. Kata Nabi, biar. Dia degil sangat. Nak macam mana? Kalau dia masuk Islam, zakatnya itu hanya, bayangkan, 1/40 daripada pendapatan mereka. 1/40 daripada simpanan, daripada perniagaan. Kalau pertanian 1/10. Kalau pertanian yang memerlukan air yang terpaksa dibeli, diangkut dengan susah payah, 5%, bukan 10%. Kecil, kan? Kecil sangat. Tapi jizyah ni besar, ikut kira satu kepala, satu semua rakyat. Lepas tu tak cukup dengan itu, kena beri pula, sebab dia ada perusahaan baju musim sejuk, nak bagi 2,000 helai setahun. Kan, 2,000 helai, 1,000 setiap 6 bulan, maknanya bagi dekat Rasulullah SAW, dan maksudnya Baitul Mal. Nabi terimalah, okey, tak apa. Dan sedangkan baju musim sejuk pada masa itu, cukup sukar untuk diperoleh. Macam mana saudara-saudara Palestin kita lah. Bagi tuan-tuan yang pernah duduk di negara sejuk boleh faham, bagaimana kita, masa saya di Mesir dulu, kita shopping baju musim sejuk ni ketika masuk musim panas. Kita shopping baju musim panas ketika dekat masuk musim sejuk. Sebab apa? Masa tu dia lelong, tuan-tuan. Jadi kena rancang. Nak tiba musim sejuk akan datang tu, kena rancang. Jadi kalau musim sejuk baru nak pergi beli baju sejuk, harga melambung-lambung lah jawapan dia. Jadi kita kena rancang, tuan-tuan. Jadi kod tebal, kod apa dan sebagainya tu, ada juga yang saya sayang, saya bawa balik. Lepas tu kita dah habis ni, bagi pula dekat adik-adik ni, junior-junior ni, kan. Bagi, maknanya siapa-siapa yang sahabat ambil lah, bawa balik tu. Tahu jadi apa? Adalah satu tu saya sayang, tak pakai pun, tapi baru ni try. Tahu jadi apa?
Dia mengecil, tuan-tuan. Tak padan. Betul, tak padan. Tak padan. Masa tu tubuh kita kecil je. Lawak je ni. Joke, just a joke je. Kita yang kembang. Tak faham lagi. Baru ni try lah balik baju tu kan. Baju yang paling saya sayang. Tiba-tiba kata, tak boleh buat apa dah lah. Kita dah mengembang dah kan. Dan dulu saya 70 kilo je. Masa grad dari Azhar tu, 70 kilo je. Tak tahu macam mana dalam masa 20 tahun ni naik sampai 30 kilo kan. Jadi itulah nak ceritanya, Najran ini dia offer baju sejuk. Dan memang Madinah memerlukan baju sejuk. Amat-amat memerlukan baju sejuk. Nabi terima. Cuma kosnya tadi besar. Kos lebih besar. Samalah juga dengan penduduk-penduduk di Tabuk ni tadi. Dan apabila Tabuk ni sudah tunduk kepada Madinah, ya, maka terhalanglah kuasa Rom dari atas sana. Terhalang. Jadi Rom dah makin menyempit. Sedangkan kejayaan Rom dicatat dalam Quran. Surah Ar-Rum tu tadi. Kan? Makna kejayaan, kalau Quran mengulas kejayaan itu, makna kejayaannya gilang gemilang pada tahun 2 Hijrah. Melawan musuh tradisi Parsi. Tapi tak semena-mena pada tahun 7 Hijrah, dalam perang Tabuk ni tadi, ya, wilayah mereka hilang sikit demi sikit demi sikit demi sikit. Dan hilangnya tu bukan kerana perang. Kerana moral penduduk-penduduk Tabuk dan sekitarnya itu jatuh. Melihat kepada tentera-tentera muslimin ini yang sanggup meredah 800 km berjalan kaki dalam padang melentas padang pasir, musim panas terik pula dan sebagainya. Inilah jiwa yang tak boleh dibeli sebenarnya, dan akan memenangi jiwa-jiwa lain selepas itu. Pada masa ni ada seorang manusia namanya Adi bin Hatim. Ini tak dicatat, ini cerita ni kita kena cantum lah. Adi bin Hatim, apabila wilayah-wilayah ini telah jatuh ke tangan Islam secara tak langsung dengan membayar jizyah tadi, Adi ni anak Hatim At-Ta'i. Hatim At-Ta'i terkenal dalam sejarah yang Nabi puji. Hatim At-Ta'i ni, dia malam je dia menyalakan api untuk pengembara-pengembara singgah di kawasan perkampungan dia lah, kan, untuk dia sediakan makanan. Hatim At-Ta'i ni tadi orang yang kaya sangat, dan ketika Nabi SAW hidup pun dia sudah ada maknanya, dan Nabi sempat dengan dia, cuma dia meninggal sebelum Nabi jadi Rasul. Dan Nabi menyebut tentang kemurahan hati Hatim At-Ta'i, ayah pada Adi bin Hatim. Jadi apabila Adi bin Hatim ni tadi melihat kawasan sekeliling dah jatuh, maka dia lari, dia sanggup lari. Dia sanggup lari sebab tak nak masuk Islam. Sebab dia Kristian, kuat. Arab ni. Arab di kawasan sekitar tu lah, sekitar Tabuk tu tadi. Dan pada tahun terakhir, tahun 9 Hijrah, barulah dia datang menemui Nabi SAW ke Madinah, datang menemui Nabi. Dan bila Nabi tengok je dia, nampak je dia perkenalkan diri je Hatim, Adi bin Hatim, Nabi terus cakap pasal ayah dia. Kan? Nabi puji ayah dia. Dan hatinya pun luluh lah. Terus dia memeluk Islam. Dan tubuh Adi bin Hatim ni penuh dengan tatu. Penuh dengan tatu tu. Sehingga kan selepas dia memeluk Islam, Adi bin Hatim tidak pernah memakai baju short sleeve. Dia akan pakai baju tutup ni sebab dia malu tubuh dia penuh dengan tatu. Dan itulah isu terakhir dia sebelum dia masuk Islam. Dia tanya Rasulullah. Semua dia tanya dah tanya. Semua Rasulullah jawab, dia puas hati. Last nak tanya, dia kata, tubuh aku ni penuh dengan tatu. Apa nak buat? Nabi kata, biarkan saja. Biarlah duduk situ. Ya, sebab kalau nak kikih buang, lagi sakit. Bahkan mungkin mati pun. Sebab duduk kikih buang semua sekali tu. Biarlah di situ. Lepas tu dia masuk Islam. Inilah orang-orang di kawasan tersebut yang hatinya telah terbeli dengan sikap umat Islam yang begitu kuat, gigih, berani untuk berjuang dalam perang Tabuk ni tadi. Maka sebab itulah kita akan tengok dalam bab yang berikutnya masalah orang-orang yang tidak ikut serta, ya. Jadi
Kemudian angkatan tentera muslimin bersama Rasulullah SAW berjalan menuju Hijr, suatu tempat yang pernah didiami oleh kaum Samud. Ya, iaitu apa dia? Yang on the way Nabi balik dah ni. Bila nak balik ni tadi, bertemulah di tempat yang namanya Hijr, ataupun dikenali sebagai Madain Saleh, ataupun dikenali juga Al-Ula. Ya. Jadi siapa ambil visa ziarah boleh sampai tempat ni, boleh pergi. Siapa ambil visa umrah tak boleh. Kan? Boleh sampailah ni ya, di Madain Saleh ni tadi. Maka berkatalah Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, kamu jangan masuk tempat ini di mana orang-orang yang pernah menzalimi diri mereka sendiri, nanti kamu juga akan terkena balak seperti yang telah dikenakan kepada mereka. Kamu hendaklah melintasinya dengan berupa sedih dan menangis. Dan baginda pun berkelubung menutup mukanya, ya, makna Nabi angkat kain dia tutup muka, ya, dan mempercepatkan perjalanannya meninggalkan lembah bekas penempatan kaum Samud, ya, iaitu tempat kaum Nabi Saleh, berkenaan dengan unta yang menjadi syarat supaya mereka tidak membunuh unta tadi dalam surah Asy-Syams itu. Itulah tempat dia, tuan-tuan, ya. Dia pasal dia umrah ni dia hanya melibatkan 3 bandar je. Dia apa ni, Jeddah, Mekah, Madinah je. Dia syarat dia macam tu. Lepas tu dulu visa umrah kan percuma. Visa pelancongan ni, visa ziarah ni dia bayar. Visa bisnes lagi mahal kan. Setahun pula tu hidup kalau visa bisnes. Itulah antara punca kenapa dia tak bagi umrah ni pergi ke Madain Saleh tu. Luar daripada 3 bandar ni. Taif tu pun dia kira Mekah, sebab tu dia bagi pergi. Ya. Tapi kena ada permit. Permit tu permit keselamatan, lebih pada inilah macam keselamatan dalam negeri lah. Gitu. Itu punca asal kenapa kita visa umrah tak lagi lebih. Sebab dia bagi percuma masa tu. Lepas tu pula sikap kerajaan Saudi ni pada asalnya dia memang bimbang kok dilepaskan dia orang ni pergi ke tempat-tempat itu membuat khurafat. Jadi dia anti benar bab khurafat tadi kan. Jadi itu yang di antara punca kenapa visa umrah tadi dia sekat tak boleh pergi kan. Ya. Dulu pun ada orang pergi, tapi kena berani-berani ya. Kalau dia tahan kena kita. Dulu terutama yang kena tu lah penganjur tu lah dulunya. Sekarang ni mungkin dia lepaskan pergi sebab visa umrah pun bayar kan. Sekarang bayar ke tidak? Tak bayar. Kalau tak bayar makna masih terikat dengan undang-undang dululah. Saya tak pastilah sekarang ni sebab tak kaji lagi undang-undang terkini berkenaan umrah ni. Kalau dulu tak boleh pergi tu sebab memang itu sebenarnya. Dan dia memang payah sangat nak buka visa pelancongan, visa ziarah ni tadi. Yang popularnya visa bisnes dengan visa visa umrah je. Pelancong bermakna bayar. Dia boleh pergi, bayar. Itulah. Saya rasa kalau visa umrah still tak boleh pergi rasanya kalau guna visa umrah. Baru ni guna visa pelancong lah kat Sarawak. Umrah. Ada kawan dia sampai ke Madain Saleh tu. Tapi guna visa umrah. Saya tak pasti. Pelancong kot. Sebab kalau visa umrah saya tak berani. Kalau hanya kita kena lah. Sebab rata-rata agent sekarang ni guna visa pelancong. Ya, boleh jadi. Boleh jadi kerana visa pelancongan tu lah, maka boleh sampai ke Madain Saleh ya. Ulama bahas, adakah haram kita pergi ke tempat-tempat macam tu? Jawapannya tidak haram. Sebab kalau haram, Nabi melencong lalu tempat lain. Jadi yang sekarang ni Nabi suruh mempercepatkan langkah. Jadi kita boleh pergi, harus, maknanya boleh, harus tu boleh lah kan. Tapi tak boleh lama. Tak boleh sampai nak masuk bilik-bilik dia dan sebagainya, lepas tu nak bergambar lah, nak tidur dah, tu tak boleh lah. Sekadar kita masuk tengok di sekitarnya, inilah tempat yang Allah pernah laknat manusia kerana keingkarannya, lepas tu tinggal. Gitu. Itulah yang hukum disepakati oleh ulama-ulama, harus tetapi tidak boleh berlama kat situ. Kemudian Nabi SAW pun berangkat pulang ke Madinah. Tatkala hampir sampai dengan Madinah, berkatalah Rasulullah kepada para sahabatnya, itu dia Madinah, tanah bahagia. Itu dia Bukit Uhud, bukit yang mengasihi kita dan kita juga mengasihinya. Hazal jabal yuhibbuna wa nuhibbuh. Sebab Uhud tadi adalah sempadan tanah haram dengan tanah halal,
Madinah, ya, ada tanah haram Madinah dengan tanah halal, sempadannya adalah bukit Uhud. Dari arah mana? Dari arah barat. Kalau dari arah timur, maka sempadannya adalah Khandaq tu lah, Jabal Silak tadi, ya. Baik. Begitu juga dari arah timur juga, Quba. Itu pun sempadan-sempadan itu, ya. Jadi kalau ikut ke dululah keluasan tanah haram Madinah ini 7 batu kali 12 batu. Itu saja keluasan tanah haram Madinah. Manakala luar pada itu tidak lagi tanah halal. Tanah haram Madinah ada tak dam seperti mana tanah haram Mekah? Tak ada dam. Tetapi pengharaman melakukan perbuatan tidak elok di situ sama seperti di Mekah. Bahkan yang merisaukan kita bagi setengah ulama seperti sahabat sendiri pun, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia kata apa? Kalaulah pahala buat kebaikan di tanah haram Mekah dan Madinah ni berganda-ganda, maka dosa juga berganda-ganda. Ini pendapat Abdullah bin Abbas. Jadi yang kita risau ni, kalau kat Mekah tu nampak buat salah maka diganti dengan dam, kan? Di Madinah tak ada dam. Tapi macam mana nak buat? Istighfar sajalah, kan? Itu kita risau tu. Ya, buat salah di Madinah, tak nampak, sebab tak boleh nak diganti dengan dam, dengan apa dan sebagainya. Kalau di Mekah boleh diganti. Nampaklah, sekurang lepaslah kita. Tapi di Madinah ni perbanyakkan istighfar dan juga jauhi perkara-perkara yang Allah marah, seperti bergaduh, berteriak dan sebagainya. Sehingga kan sahabat-sahabat Nabi, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, dan beberapa lagi yang ada tersebut, bagaimana mereka ini nampak saja Quba, bila mereka datang dari arah luar Madinah, nampak saja Quba katakan, ya, maka mereka melompat turun dari unta mereka berjalan kaki. Tak sanggup nak masuk Madinah tadi, tanah yang mengandungi jasad Rasulullah SAW, dengan berkuda, dengan berunta dan sebagainya tadi. Jadi mereka turun berjalan kaki. Bagi mereka, begitulah hormatnya golongan sahabat ini kepada Rasulullah SAW dan juga tanah jasad Rasulullah Madinah. Itu antara perkara yang kita kena beringatlah, kan? Baik. Dan Madinah didiami oleh mereka yang bersedia untuk bersama kamu merentas perjalanan dan mengharungi lembah. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dengan memuji para sahabat yang ada bersama-sama dalam pasukan perang kali itu. Madinah ini didiami oleh mereka yang bersedia untuk bersama kamu merentas perjalanan jauh dan mengharungi lembah. Maklumlah, 800 km pergi, 800 km balik jalan kaki. Dan jawab para sahabatnya, wahai Rasulullah, apa hal dengan mereka yang masih berada di Madinah sekarang? Tuan-tuan, jadi sahabat-sahabat walaupun gembira dengan pujian Rasulullah, dia cerdik, dia tahu pujian itu juga mengandungi amaran. Apa hal mereka yang masih berada di Madinah? Dan Rasulullah SAW juga menjawab dengan tenang, mereka dihalang oleh sesuatu keuzuran. Tak adalah Nabi kata tunggu, tak ada. Itu bukan gaya Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah kata mereka dihalang oleh sesuatu keuzuran. Tamatlah perbualan itu setakat tu. Tibalah Rasulullah SAW pulang ke Madinah dari Tabuk pada bulan Ramadan tahun itu juga, itu tahun ke-9 Hijrah. Setelah meninggalkan Madinah hampir 2 bulan lamanya, pergi balik 2 bulan lamanya, dan kejayaan perang Tabuk ini gilang gemilang pastinya kerana mendapat wilayah Tabuk dan kawasan sekitarnya tanpa pertumpahan darah. Namun di hadapan ada lagi orang-orang yang bermasalah kerana tidak ikut serta. Tatkala sampai Rasulullah SAW ke Madinah, baginda terus ke masjid dan bersolat 2 rakaat. Kemudian duduklah Rasulullah dalam masjid untuk dikunjungi oleh orang ramai. Datanglah mereka yang tidak ikut serta dalam Ghazwah Tabuk seramai lebih kurang 80 orang, ataupun disebut dalam kitab Riyadhus Salihin 83 orang, ya. Mereka pun menyatakan keuzuran masing-masing dengan bersumpah membela diri. Rasulullah tidak menunjukkan sebarang bantahan terhadap kenyataan mereka itu, malah mendoakan mereka. Tetapi Ka'ab bin Malik dan 2 orang lagi yang tidak ikut serta ditangguhkan pemaafan kepada mereka
hingga turunnya ayat yang menyatakan taubat mereka setelah mereka telah diterima oleh Allah. Jadi 80 orang semua kata, oh Rasulullah minta maaf gini. Wallahi betul lah cerita kami ini gini. Saya kata tak apa, semoga Allah bersama kamu. Itu jangan tahu ya. Bila sebut Allah bersama kamu ni, kalau arwah guru saya dia kata kalau innallaha ma'ak, insya-Allah kan, kita ingatkan doa Rasulullah tu. Allah tidak akan bersama dengan orang yang buat salah, orang yang berdosa besar, orang yang menipu Rasulullah, takkan buat sama. Jadi bila Rasul kata tak apa, dah gitu ada masalah, okeylah kan, Allah bersama kamu. Adakah betul Allah bersama dia? Allah bersama dia tu maksudnya Allah menyokong dia maksudnya. Sedangkan dia dah menipu Rasulullah, adakah begitu? Bermakna doa Rasulullah tu sebenarnya mengandungi laknat juga tu, tapi dalam bahasa yang cukup halus sebenarnya. Tiba-tiba 3 orang sahabat ni, ya 80 tadi tu kita kata sahabat jugalah, katakan nampak macam sahabat. 3 orang lagi tak ada apa Rasulullah, memang kami lepa alpa. Tu saja. Kami nak pergi tengok Rasulullah dah balik. 3 orang ni, Rasulullah terus pandang ke arah lain. Maknanya Rasulullah marah. Kan? Tapi tak tunjuk kemarahan dia. Pandang pulau terus 40 hari lebih. 40 hari. Kan? Jadi di situ persoalannya, apakah artinya bercakap benar? Apakah artinya bercakap benar? Jika berbohong lepas daripada hukuman Rasulullah doa lagi. Tapi bila bercakap benar, Rasulullah pandang kira pulau terus. Start pulau, tak ada apa. Tak diisytiharkan, tapi gaya tu dah faham Rasulullah pulau dia. Apa artinya? Okey, balik buka kitab Riyadhus Shalihin. Kalau ada syarah lagi baik, ya, bab taubat. Kisah lengkap. Saya tak nak baca di sinilah sebab di sini pun memang hadis Riyadhus Shalihin juga sebenarnya. Hadis Riyadhus Shalihin, tuan-tuan. Berapa muka surat tu kalau kita baca satu persatu? Okey. Kemudian, tuan-tuan, apa yang berlaku sebenarnya, 3 sahabat yang bercakap benar ni lah sahabat yang hakiki. Dan mereka yang dihukum, 3 ni kena hukum, bukan oleh Rasulullah saja, oleh Allah Subhanahu Wa Taala memang kena hukum, tuan-tuan. Sedangkan yang 80 orang tadi tu, apa dia? Siapa dia 80 orang tadi tu? Munafik sebenarnya. 80 orang tu termasuklah Abdullah bin Ubay bin Salul, tuan-tuan. Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi kalaulah Ka'ab bin Malik dengan 2 orang sahabat lagi ni, 3 orang ni, Allah ampunkan mereka selepas itu dengan turunnya ayat. Dan detail ada dalam Riyadhus Shalihin, sebab kitab ni hanya ringkasan. Dia dah beritahu dekat nota kaki belakang tu, tuan-tuan, ringkasan daripada Bukhari dan Muslim. Jadi kalau nak lengkap, nak buka Bukhari Muslim, payah jumpa. Jumpalah Riyadhus Shalihin bab taubat, jumpa hadis ni lengkap, detail. Cerita daripada Ka'ab bin Malik sendiri. Bagaimana deritanya Ka'ab bin Malik ini, dia sebenarnya dah pergi, tuan-tuan, dia dah pergi. Sampai sekerak jalan, dia bertangguh. Dia dah sponsor banyak juga. Jangan lupa, Ka'ab bin Malik sponsor banyak. Tapi dia bertangguh. Akhirnya baru teringat, aku ni, dia kata dah terlepas lama dah ni. Kan? Dia pun pecut nak pergi, tengok sampai sekerak jalan, Rasulullah dah balik. Baliklah dia. Balik menghadap. Orang lain bagi alasan, dia tak bagi alasan, tuan-tuan. Bahkan dia mengaku bahawa dia ni saat itu lepa saja. Rasulullah terus pulau dia. Okey, tuan-tuan. Ka'ab bin Malik dan 2 sahabat yang lain ini, mereka ini diampunkan Allah Ta'ala kemudiannya, walaupun deritanya tu 40 hari dipulaukan. Sampai ke satu tahap datang perintah Rasulullah SAW suruh isteri dia tinggalkan dia. Tuan-tuan. Dan juga 2 lagi, tinggal dulu buat sementara. Sebab ini perintah Allah, ya kan? Jadi 2 lagi tu, isteri mereka pergi jumpa Rasulullah, merayulah sebabnya tua. Mereka 2 tu dah tua. Kalau tinggal, jenis tak reti nak masak telur pun tak reti, jenis itulah kaedahnya. Ka'ab ni sebab dia masih muda. Jadi isteri dia kata, ini perintah Rasulullah, saya ikut Rasulullah. Kan? Ya, sebab Rasulullah. Jadi tinggal, dia pun pergi redha. Lepas isteri tinggal, datang pula padri dari Syam. Tuan-tuan,
kami dengar kamu telah dipulaukan oleh Nabi kamu, oleh itu tak ada guna lagi kamu duduk sini, marilah bersama kami, kami akan sanjung kamu. Oh, jiwa, lagi sakit jiwa kan. Kata Ka'ab, itulah yang paling derita sebenarnya, bukan dipulaukan itu. Dia tak kisah dipulaukan itu, maksudnya dia sedang proses penyucian jiwa yang menunggu ampun daripada Allah, dan dia yakin Allah akan ampunkan dia. Bukan kata tak kisah tu tak pelik lah, bukan. Maksudnya dia menerima dengan redha hukuman Rasulullah tadi. Cuma apabila mari padri ni macam dia ni macam tak ada guna, macam gitulah keadaannya. Macam aku ni tak ada guna sangat lah, sedangkan aku setia dengan Rasulullah. Bacalah dalam Riyadhus Shalihin, dia ada ulas benda tu kan. Saya dah check sini, dia tak ulas detail macam tu lah, dia ambil ringkasan saja. Sehinggalah tibanya pengampunan apabila Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat, dan Rasulullah suruh pula beberapa orang sahabat pergi jerit dekat seluruh Madinah bahawa 3 orang telah diampunkan, menandakan pemulauan tamat, jangan siapa-siapa lagi pulau 3 orang ni. Dan dijemputlah Ka'ab ke masjid, Rasulullah pun terima dengan senyum. Tu kisah dia kan. Jadi 3 orang ini diperakui keislaman, kemukminan mereka dan juga kemuttaqinan mereka tadi diakui. Yang 80 lagi tu apa cerita? Tak tahu apa ni. Sebab itulah bercakap benar bila-bila pun bermanfaat. Itu kesimpulannya. Bukan tidak bermanfaat. Okey. Mengenai Ka'ab ini turunlah ayat, maksudnya sudah pasti Allah menerima taubat Nabi dan para muhajirin dan ansar, sehingga kamu hendaklah berada di samping orang-orang yang benar, ya. Ayat keberapa ni saya terlupa ni, tapi detail ada dalam Riyadhus Shalihin, ya. Baik, beberapa pengajaran dan juga ibarah daripada peristiwa perang Tabuk. Pertama, muka surat 629. Sepintas pandangan mengenai Ghazwah Tabuk ini, Islam mula menetap di semenanjung tanah Arab dan telah dapat menguasai hati dan jiwa manusia-manusia di semenanjung tanah Arab. Perkembangan ini dapat diperhatikan dari jauh oleh orang Nasrani Rom dengan penuh kebimbangan. Orang-orang Rom menganut agama Nasrani bukan kerana beriman kepada agama itu, tetapi kerana penjajahan, iaitu melalui agama Nasrani mereka dapat menjajah beberapa bangsa di dunia. Maka kerana itulah sanggup mereka mempermainkan agama Nasrani sesuka hati mereka. Agama Nasrani mereka ubah alihkan dengan mencampur adukkan hidayah yang ada dalam agama Nasrani dengan kepercayaan wasaniyah, keberhalaan. Sebab itulah kalau kita tengok dalam filem-filem pasal kerajaan Rom pada masa tu, tak boleh lari dengan patung kan. Jadi confused juga. Mereka ini sebenarnya menyembah Allah ke menyembah berhala dan api-api. Api dengan patung mereka tak boleh lari. Sebenarnya itulah gambaran yang betul berkenaan dengan kerajaan Rom pada masa itu. Mereka bukan beragama Nasrani pun. Mereka sebaliknya menggunakan agama itu sebagai lambang gerakan agama Tuhan. Gitu. Sedangkan mereka masih lagi terikat dengan wasaniyah. Ya, wasaniyah ni sebab apa? Apa maksud wasaniyah? Keberhalaan. Kalau dalam istilah agama inilah istilah Islam ni, wasani ni termasuk sembahan busut orang asli ke apa tu kan. Itu pun termasuk dalam wasani jugalah, ya. Jadi kenapa manusia ni dia tak boleh lari sangat daripada wasaniyah ni, keberhalaan? Sebab mereka cenderung nak tengok kalau mereka sembah tu sembah apa. Nak nampak patung ke apa ke. Jadi sebab itulah mereka buat patung-patung. Dan benda ni menyelubungi pemikiran manusia zaman berzaman. Melainkan mereka yakin dengan sam'iyat tadi tu. Sam'iyat ini contohnya syurga. Syurga sam'iyat. Sebab apa? Kita dengar, dah kita percaya, dah kita yakin. Ada orang ya ke syurga. Masalah. Sebab dia tak boleh nak dengar, dia tak boleh nak beriman dengan sam'iyat. Hari akhirat kan, tiupan sangkakala dan sebagainya itu sam'iyat juga. Bila nak mari ni? Kan? Bila nak mari? Aduh, tunggu nak mari pula. Persediaan macam mana? Kan? Persediaan kamu tu macam mana? Ya. Inilah bezanya antara Islam dengan Nasrani Rom tu tadi. Islam tidak menjajah, tidak guna alat agama tu nak menjajah, tidak. Bila Islam masuk ke Austria, ahli-ahli sejarah mengatakan Islam dah boleh jajah Austria. Tapi oleh kerana Raja Austria tadi tidak kontra,
tidak kontra dengan kerajaan Abbasiyah pada masa itu, bahkan bersahabat, beri Islam bertapak di sana dan sebagainya. Maka Islam terus menyokong Raja Austria sampailah dia bertahta sampai hari ini. Tak tahulah dinasti yang sama ke tidak, wallahu alam kan. Tapi begitulah, walhalnya dia dah boleh jajah pada masa itu, tapi tidak digunakan untuk menjajah. Bahkan Osmaniyah sendiri tak pernah menjajah dan memaksa mana-mana negara masuk Islam, tak pernah. Mereka bersahabat. Kita bersahabat dengan negara kufar yang sekeliling kita. Untuk apa? Untuk supaya mereka tak serang kita, supaya kita dapat melaksanakan Islam dalam negara kita dengan sebaik-baiknya, dengan tenang. Ya, itulah kegunaan yang yang jadikan Islam pada zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman Abbasiyah, Umayyah, zaman Utsmaniyah pun mereka bersahabat. Salahuddin Al-Ayyubi, dia mampu pada masa itu menewaskan tentera-tentera Salibiyah sampai hancur sehancur-hancurnya. Mampu. Kan? Tapi tak buat gitu sebab dah nak berdamai, terima damai. Sama juga dengan kerajaan Andalusia. Bila mereka hambat tentera-tentera Nasrani ni tadi ni sampai ke balik bukit, di balik Cordoba dan sebagainya itu, kalau baca ulasan sejarah, kadang-kadang ulasan ni dia beri dalam bentuk siapa yang nak menulis. Hari tu dia rasa geram, dia tulis dengan geram. Kadang-kadang ulasan ni kan. Kenapa tidak dihabisi tentera-tentera Nasrani di balik bukit itu? Kenapa? Sebab Islam bukan suruh membunuh, Islam suruh berdakwah. Jadi dah mereka tak serang, mereka pun dah diam dekat situ, ikut dia lah. Cuma kelalaian raja-raja kemudian ini yang menyebabkan tak sedar tentera itu mula masuk. Akhirnya beberapa ratus tahun kemudian Andalusia jatuh satu persatu. Bayangkan apabila raja terakhir Andalusia pada masa itu di wilayah Cordoba itu lari, dia tak peduli ke rakyat, dia peduli ke intan belian dan harta-harta dia. Dia bukan keluar sebab dah dipecahkan pun. Andalusia tu dah jadi negara-negara duailat, negara-negara kecil yang mana masing-masing nak bertakhta sendiri dan sebagainya. Satu demi satu jatuh, akhirnya keluar bawa lagi intan belian dia. Rakyat dah ramai kena sembelih dah. Yang paling sedihnya apabila datang masuk murtad ke tidak. Kalau murtad selamat, sangguplah murtad, lepas tu bunuh juga, bakar hidup-hidup lagi. Itulah penghinaan sebenarnya kerana kelalaian umat, bukan kerana masalah sistem dakwah Islam tu. Jadi jangan kita hina umat Islam Andalusia yang asal tadi tu, yang tidak hambat tentera dan menghancurkan tu, sebab itu bukan Islam suruh macam tu. Sebenarnya bukan Islam suruh macam tu, Islam suruh dakwah. Kalaulah Sayyidina Umar tadi tu nak menghancurkan Rom, kan, dia akan bermati-matian di Rom selepas dapat Palestin, dah dapat Baitul Maqdis dan sebagainya. Tapi Sayyidina Umar tahu hak dia setakat mana. Aku datang ni untuk berdakwah, bukan untuk berperang. Kalaulah membazir tenaga dekat sini, nyawa tentera dan sebagainya, baik dia hadap ke arah Parsi. Dan pada masa itu rakyat Parsi juga memanggil-manggil tentera Islam ni supaya membebaskan mereka daripada Majusi pada masa itu. Adakah Majusi terus hancur sampai sekarang dah tak ada langsung? Tak ada, masih ada. Kenapa dibiarkan ya? Bukan masalah biarkan, masalah itu hak dia memilih untuk terus menyembah api. Tak apa, syarat jangan buat kacau, tu je. Sampai hari ni, tuan-tuan, saya pernah tengok rencana pasal sami-sami Majusi ni, pakai kepiah putih, jubah putih, duk pergi duk api. Sama dengan Tok Haji. Tok Haji yang jumpa dekat Mekah, kepiah putih, jubah putih, tapi duk pergi duk api. Di mana? Di kawasan sempadan Iran dengan Azerbaijan dan sebagainya tu, masih lagi padat dengan Majusi. Kenapa dibiarkan hidup? Sebab Islam bukan suruh bunuh, Islam suruh dakwah. Dan mereka buat kacau, barulah diperang pada masa tu, barulah jadi harbi. Kena faham sejarah tu dalam konteks agama, konteks syariah kita, barulah kita betul tak? Gitu. Baik. Sedangkan Islam adalah ad-din yang merupakan dakwah yang diulang semula seruannya melalui lidah para rasul dan nabi seluruhnya. Islam yang datang dengan tujuan tidak lain daripada membawa keluar manusia daripada apa sahaja pemerintahan selain daripada permintaan Allah Ta'ala. Okey, itu yang pertama kan. Kita terus kepada muka surat berikutnya. Pada perhitungan pihak Rom, perkara yang sangat penting yang perlu dilakukan ialah menembusi pertahanan muslimin, tetapi
sudah dikehendaki oleh hikmah Allah Azza wa Jalla supaya dipadai jihad dan perjuangan muslimin dalam menentang pihak Rom dengan pengorbanan mereka yang besar itu sahaja, itu pengorbanan menghadapi kepayahan jasmani dalam menanggung beban kesukaran merentas perjalanan yang begitu jauh di antara Madinah dan Tabuk, pergi dan balik. Dan perjalanan itu seperti yang anda lihat adalah satu perjalanan yang ganjil ajaib. Pada kesensaraannya, malah pada kesukarannya yang mereka tempuhi, itulah jihad yang diperintahkan oleh Allah supaya dilaksanakan. Jadi kenapa umat Islam tidak kejar tentera-tentera, ya, nak Rasulullah juga tak kejar tentera-tentera Rom yang sudah bersiap sedia, ya. Tentera Rom ni dia turun dari Basrah di Syria sekarang, dia turun ke Tabuk, dia dah buat formasi dah, ya, buat susunan dah tentera-tentera daripada kawasan Tabuk dan yang nama-nama yang kita sebutkan tadi tu untuk menuju ke Madinah. Tiba-tiba tak sempat mereka bergerak, orang Madinah dah sampai dulu dekat Tabuk. Itu akhirnya tentera-tentera yang asal, yang tentera Rom ni lari balik, dan tinggallah tentera-tentera yang diformat oleh tentera Rom ini. Akhirnya mereka membuat perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW. Okey. Di situ, dalam keadaan mereka lari, bermakna mereka dah lemah. Moral mereka dah lemah. Kenapa Nabi tak kata kejar, kan? Nabi kata biar, dah kejar-kejar balik. Sebab yang sama. Sebab kita bukan pembunuh, kita pendakwah. Moral yang kita tanam dalam jiwa tentera muslimin, dan juga bagaimana orang-orang di Tabuk tadi melihat hebatnya tentera muslimin ini tadi datang dengan penuh kepayahan, itu sudah cukup untuk menggerakkan dakwah. Tak semena-mena wilayah itu dah jadi jajahan takluk Islam. Sedangkan sebelum itu, nak sampai ke Tabuk tu dalam 800 km tu berapa kampung ada kat situ. Kalau Nabi nak pergi satu persatu, satu, maka masa bukan 2 bulan, 2 tahun tak cukup, kan? Tapi Nabi langkau ke Tabuk, dan Tabuk tu terbenteng dengan sendirinya apabila masing-masing dah bersetuju untuk duduk di bawah pentadbiran Madinah dengan bayar jizyah. Yang in between apa dia? Yang di antara Madinah dengan Tabuk ni, automatik jatuh satu persatu. Inilah politik Nabi SAW yang tak nampak oleh Rom pada masa tu. Sebab Rom hanya tahu guna kekerasan. Rom hanya tahu aku ada tentera, aku gasak lah, kan? Tapi Islam dia pandang jauh, tak pasal-pasal. Nampak tak situ? Kalau selama ni baca sejarah ni, kalau kita tak pernah kaji, ya, tak pernah fikir sikit pun, kita tak nampak hebatnya perang Tabuk ni. Alah, sekadar pergi patah balik. Jangan pergi, ikat sempadan itu dapat dekat Islam, in between sempadan dengan Madinah tu apa cerita? Automatik jatuh satu persatu, kan? Jatuh satu persatu. Masa Nabi serang Mekah, membuka kota Mekah, turun orang-orang Taif, turun, kan, nak lawan. Bila Taif dah jatuh, tuan-tuan, ya, dalam peperangan Hawazin itu tadi tu, ya, peperangan Hunain itu tadi tu, bila Taif dah jatuh, habislah kampung-kampung sekelilingnya pun tunduk kepada Islam. Nak apa lagi? Sebab Taif tu dia jadi macam Heights, kan, lambang. Subang Heights, Damansara Heights, semua tu Heights. Ini Mekah Heights ataupun Hijaz Heights masa tu. Jadi bila orang Heights dah jatuh, orang kat bawah ni, oh, tu je ke Heights-nya. mana dengan kata lain, semuanya tunduk. Jadi Islam ni mengajar kita untuk tangkap punca. Kan? Dalam apa-apa isu pun, inilah strateginya. Basmi punca dulu. Sekarang orang duk sibuk pasal barang naik, kan? Barang naik. Apa punca barang naik? Apa punca? Tak lama lagi, barang tak ada pula. Apa punca barang tak ada? Itu soalan Islam. Apa punca? Cari punca. Okey. Banyaknya masalah rumah tangga, masalah ni keganasan rumah tangga, domestic, apa dia panggil apa? Violence ni, kan? Apa punca dia? Jadi kalau tak rawat punca, sampai sudah tak jadi, kan? Akan datang lagi. Barang naik ni sebab apa? Tuan-tuan, minta maaf cakap lah, bendi dijual oleh petani, ya, RM4 sekilo. Sampai dekat pasar kita RM16 sekilo. Maknanya apa? Orang tengah.
Ni nak basmi orang tengah tadi. Gitu. Tanya nelayan-nelayan. Saya jual RM4 je sekali ikan kembung ni, kata dia. Nabi kata yang sampai kat kami di Subang Jaya ni RM20, RM22, RM25, apa cerita? Kan? Jadi bukan petani pun yang kaya. Jadi bagaimana nak mengubah ni? Cari punca. Jadi yang duk kacau Islam sangat pada zaman Madinah tadi, apa punca dia? Rom duk mari formasi ni, duk mari format tentera tak pasal-pasal kat sini. Sekali Nabi blok dekat Tabuk, selamat satu sebenarnya tanah Arab. Kan? Barulah orang lain pun Rom apa jadi, lari lintah pukang, lari balik. Sebenarnya apa benda, tentera Madinah kasut pun pecah, kan? Di situ orang dah mula berfikir. Nak suruh orang berfikir ni, Islam ajar kita rawat punca. Itu contoh, kan? Barulah nampak sirah ni berpijak di bumi yang nyata, kan? Bukan sekadar dalam buku sirah saja. Baik. Angkatan tentera muslimin yang mengharungi kesulitan itu diberikan nama Jaishu Usrah, ya, Usrah, bukan usrah usrah keluarga. Usrah ni maknanya kepayahan, ya. Tentera-tentera yang menghadapi kepayahan dalam Ghazwah Tabuk yang menghadapi penderitaan itu telah memakan korban harta dan tenaga serta kerehatan mereka tepat pada waktunya. Harta habis, berapa ribu dinar, ribu dirham yang diberi oleh sahabat. Semuanya itu mereka korbankan di samping menghadapi penyiksaan yang sungguh hebat. Mereka telah membuktikan iman serta kasih yang sejati kepada Allah, dan dengan itu maka berhaklah mereka menerima pertolongan yang berupa kemenangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitulah berlakunya berkenaan dengan peperangan Tabuk ini untuk pengajaran pertama. Pengajaran kedua kita masuk nanti akan datanglah, ya. Jadi tuan-tuan, kalau satu lagi yang saya nak bagi kesimpulan, peperangan yang Rasulullah SAW hadapi lebih kurang 38 peperangan. Dan yang tak hadapi lagi banyaklah, yang Nabi hantar sahabat wakil saja. Kesemuanya berlainan bentuk. Tabuk bentuknya lain, Badar bentuknya lain, Khandak bentuknya lain, kan? Tapi prinsipnya satu, iaitu dakwah. Prinsipnya satu dan dakwah. Dan membela, bukannya nak menyerang ataupun membunuh. Atas prinsip ni digunakan dalam bentuk yang berbagai-bagai, dalam bentuk yang berbeza-beza. Daripada 38 tu tak sama, kan? 38 tu tak sama. Jadi sekarang ni Tabuk ni pada saya, peperangan moden sekarang ni adalah Tabuk sebenarnya, kan? Peperangan moden sekarang ni, orang kata sekarang ni bukan lagi peperangan konvensional, ini dah cyber war, kan? Seorang bawa laptop saja pun dah boleh guna drone untuk bom semua sekali, macam-macam lah orang cerita, kan? Sebenarnya itu adalah cyber war. Perang psikologi, perang yang menghilangkan ketakutan. Dan bila kita hilang ketakutan, kita boleh berfikir dengan waras. Itu yang falyabudu rabb hadzal bait, kan? Apa yang Allah sebut dekat situ, ada dua perkara, kan? Ju' wal khauf, kan? Lapar dengan takut. Lapar tu ekonomi. Sekarang ni pengukuhan ekonomi. Tapi ada orang nak berkuasa sampai sanggup meruntuhkan ekonomi. Dan ini bukan orang biasa, orang sekarang, tidak, sejak dulu lagi. Apa yang terjadi pada Parsi, sanggup meruntuhkan ekonomi Parsi yang sebenarnya dia boleh kaya, boleh itu pun, tapi demi dia nak dia yang berkuasa, dia biarkan ekonomi hancur. Itu antara sebab kenapa Rom boleh menang ke atas Parsi, sedangkan Parsi 9 tahun sebelumnya menang gilang gemilang ke atas Rom. Jadi isu ni, isu yang biasa berlaku dalam berulang-ulang berlaku dalam masyarakat manusia. Jadi kalau kita umat Islam ni berjaya lepasi tahap ini, ya, maka tak ada apa lagi yang boleh mengalahkan umat Islam. Dan ketakutan tu sebenarnya dalam perang Tabuk ni, perang mengatasi ketakutan. Selama ni sebut je Rom takut, sekarang ada apa? Lari je tentera mereka, kan? Ada soalan, ya? Okey, insyaAllah. Baik, kita rasa ada apa? Ada soalan? Ada soalan-soalan hari ni? Soalan pasal Mekah tanya Kak Salwa. Orang terbaharu, kan? Ya, kan? Imam Nawawi sebut dalam kitab dia,
hendaklah sebelum bertolak ke Mekah bertanya dengan orang-orang yang baru balik dari Mekah. Bukan orang yang dah 2 tahun tak pergi Mekah. Kan? Betul tak? Itu dah ada dah kitab Idah fi Manasikil Hajj tu. Okey, ada soalan? Okey, kalau tak ada soalan, ada permintaan doa, ya. Nak tanya sila. Bangunan Mekah tu memang sangat hebat. Jadi kita disokokkan dengan kemewahan, dengan pembangunan yang mewah-mewah. Ya. Nak minta Ustaz cerita sikit tentang kerajaan yang kan dulu Ustaz pernah cerita kan, di mana pemerintah sekarang ni dia ada darah Yahudi. Okay. Jadi Yahudi tu memang tujuan dia untuk memesongkan kita sebab sirah-sirah Nabi tu dah dibersihkan, dah kalau boleh diorang nak tutup kan. Ya. Jadi kita disogokkan dengan kemewahan, dengan pembangunan cantik, dengan clock tower. Jadi kebanyakan pergi ke sana tu macam pergi melancong. Bukan masuk Mekah tu nak cari Kaabah, tak, nak cari clock tower. Jadi yang mewah lah dekat sana tu. Ya. Dia ada berkaitan dengan dia punya pentadbiran Saudi tu sendiri kan. Ya. Mana king dia tu darah dia bercampur dengan Yahudi. Nak minta Ustaz, sebab Ustaz pernah cerita dulu. Ya. Okey, pasal pencampuran darah Yahudi keturunan ini kita tak boleh nak elak dan bukan kita tentukan, betul kan? Jadi bila ada orang kata betul ke tidak dan sebagainya, memang benda tu tidak orang kata apa, tidak mustahil, make sense lah, ya. Sebab Nabi tidak halau semua Yahudi keluar dari Madinah. Dan Nabi membenarkan Yahudi terus mendiami Fadak, iaitu kawasan Khaybar itu, dan terus bercucuk tani, hasil bagi dua, walaupun tanah Fadak itu jadi milik Nabi SAW. Jadi kalau keturunan ni tadi kerana pencampuran perkahwinan antara bangsa Yahudi dan juga Arab, itu bukan takdir seseorang ini untuk bukan seseorang itu untuk mengubah takdirnya. Jadi bab bangsa kita tak boleh persoal di situ. Saya sebenarnya dalam bab bangsa ni, bila orang kata jenis memang itulah kan bangsa ... lagu itulah dia, yang itu saya kurang setuju. Saya kurang setuju. Sebab apa? Kalaulah seorang manusia daripada bangsa A, lahir-lahir je dia dah membesar dalam bangsa B, dia akan ikut budaya adat bangsa B, walaupun rupanya dia tak boleh nak ubah. Oleh itu, soal kalau dah bangsa Yahudi ni memang jahat-jahat lah, yang itu saya tak setuju lah. Kan? Sebab sahabat Nabi pun kalangan Yahudi ramai, isteri Nabi pun dalam kalangan Yahudi ada seorang, Sofiah. Dan apabila Sofiah memeluk Islam, semuanya memeluk Islam. Tapi Nabi juga berpesan supaya beringat-ingat dengan Israiliyat. Jadi selepas Nabi wafat, Yahudi Madinah yang memeluk Islam lagi ramai pada zaman Nabi hidup, selepas Nabi wafat tadi. Jadi ingatan Nabi itu maknanya bukan umum untuk semua kaum Yahudi. Jadi kita kena pegang itu, kita kena ingat itu. Spesifik kepada mereka yang membawa perangai Yahudi tadi itu, perangai Bani Israel. Bani Israel ini Tuhan suruh tanya, sal Bani Israel, ya. Tuhan suruh tanya dia, berapa banyak kitab yang telah Allah Ta'ala beri kepada kamu. Ya, maknanya bukan setakat 3 yang kita tahu, Taurat, Zabur dan Injil saja, bukan. Maknanya banyak lagi lah, ya, yang mereka akhirnya swing ataupun ubah, kan, ubah, tukar, tukuk tambah. Berapa banyak? Dan apa hasil kamu tukuk tambah? Tuhan suruh tanya Bani Israel tadi, bukan semua Bani Israel yang seperti Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam dia tinggal perangai Yahudi tadi tu, yang suka tukuk tambah kitab, dia tinggal. Bermakna dia terkecuali daripada hal itu. Jadi sekarang ni apa yang kita takut, ya, ialah berhadapan dengan Yahudi yang Zionis ni tadi. Tu dia. Jadi gerakan Zionis ini sebenarnya yang jika meresap masuk ke dalam diri sesiapa sahaja pun, maka dia akan cuba melenyapkan sirah Nabi, melenyapkan apa semua, lenyap, tutup habis. Inilah gerakan Zionis ni tadi, ya. Jadi kalaulah orang Yahudi yang tak terlibat dengan Zionis, kita jangan kata apa kat dia, kan? Kita jangan kata apa. Bahkan orang Yahudi ni, kalau tuan-tuan ada masa, cuba tengok dalam Wikipedia ke Google ke apa ke, Kibbut, 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 ya. Apa itu Kibbut? Orang-orang di Kibbut ini dia tak peduli pasal permusuhan.
Dia nak hidup aman. Bahkan dah ada wartawan kita pergi bertanya dengan orang-orang kibut ni tadi, yang hidup dalam kibut ni. Dia kata, kami tak ada masalah dengan kaum Arab. Mereka mesra dengan kami juga mesra dengan mereka. Tapi duduk di tanah Palestin. Itu masalahnya. Jadi tak semuanya orang yang Yahudi ni memusuhi Islam ni tadi secara umum, secara pukal begitu. Kalaulah mereka yang berjiwa Yahudi kuat sampai benci kepada bangsa lain, di mana-mana bangsa pun hidup benda tu, tak boleh lari. Kalau taksub puak, taksub kaum ini memang di mana-mana pun berlaku. Itu yang Nabi tegah masalah taksub tadi, kan? Okey. Soalan yang berkaitan ialah bila pergi ke Mekah, duk tanya duk hotel mana, kan? Duk Safwah Tower, duk Menara Jam dan sebagainya, kan? Macam-macam hotel kat situ ada, kan? Duk mana? Duk di Ajiak. Ajiak je. Yang ini, tuan-tuan, inilah yang menentukan haji mabrur ke umrah makbul. Sebenarnya kita pergi haji dan umrah ni jihad, bukannya nak suruh pergi duduk hotel sihat-sihat. Gitu. Jadi sebab itu didik hati kita. Ada orang pernah sebut kat saya, masa saya balik haji tahun 2008 gitu, masa tu saya jumpa dia, masa tu tak ada apa dah pergi haji sekarang ni, tak nampak dah, dia kata. Jangan kata gitu, tanah haram tetap haram. Malah dia kata tanah haram pun tengok apa jadi bangunan dah. Walah 2008 baru. Sekarang 2021 ni lagilah, kan? Bayangkan. Jangan sebut gitu. Walaupun hotel tinggi mana sekalipun, tanah tu tetap tanah haram. Dan kita pergi bukan tujuan nak naik Menara Jam. Kita pergi tujuan nak memperbanyakkan tawaf kita, ibadah kita di sisi Kaabah, di sebalik susunan yang kita tak boleh tawaf sunat sembarangan, tak boleh tawaf sunat, kan? Dan sebab apa saja isunya pun, kita tetap nak beribadah di Masjidil Haram, tempat yang diganda 100,000 kali ganda, kan? Pergi ke Madinah tetap nak 1000 kali ganda, walaupun di Madinah itu Masjid Nabawi sudah terlalu moden sampai ke tahap orang kata apa, di sekelilingnya tadi itu penuh dengan pencakar langit. Itu bukan soal aku, itu soal mereka. Soal aku ialah hubungan aku dengan tanah haram, hubungan aku dengan Kaabah, hubungan aku dengan air Zam-Zam, kan? Ini aku cari. Jadi sebab tu soal sekarang soal hati. Soal mereka nak bina bangunan tinggi dan sebagainya, dah mereka mampu nak macam mana? Mereka dah kira, dah nampak Mekah sebagai bisnes, kan? Saya bagi contoh macam ni dah lah. Musim tarawih, tak lagi jauh, musim tarawih je, ada seorang ni mengomel je kerjanya, sebab budak-budak duk lalu lalang bising lah apa dan sebagainya. Ada orang, ya Allah, dia tak sedar pun dah ada budak. Dia betul-betul khusyuk 20 rakaat. Tuan-tuan, isunya apa sekarang? Isunya hati. Saya tak kata bawa budak lepas lah masjid, saya tak kata begitu. Itu soal hati juga. Ibu bapa yang bawa anak kena pandai-pandai jaga anak mereka, kan? Hati juga tu. Kalau ibu bapa yang kata lantaklah ini satu tarbiyah, ialah tarbiyah engkau orang terganggu, kan? Itu pun soal hati juga. Jadi yang beribadah tanpa tak ada masalah, tenang, soal hati. Yang sikit budak bunyi pun dia dah pandang belakang, soal hati, kan? Itu soal hati. Jadi samalah isunya bila kita pergi ke Mekah ni pun benda yang sama juga, kan? Kat sama, kan? Tu dia. Jadi macam kursus haji lah. Okey, silakan. Islam tu pun boleh maju tak semestinya nak Islam tu. Ya. Boleh. Mungkin juga nak tunjuknya Islam tu maju, okey. Tak ada masalah, kan? Soal yang menghapuskan tempat-tempat sejarah itu memang satu perancangan yang saya tak boleh tolak lah. Itu satu perancangan yang memang secara halus nak menghapuskan nilai-nilai ini tadi supaya kita lupa kepada Rasulullah SAW. Tapi kita nak lawan dengan apa? Kita kena lawan dengan perbanyakkan, perkukuhkan kefahaman terhadap sirah, kan? Walaupun tempat tu dah tak ada. Contohnya, kalau tunjuk kat mana Masjid Royah sekarang, tempat Rasulullah pacak bendera, di sebelah utara dan sebelah selatan, Khalid ibn Walid pacak bendera untuk masuk ke Mekah, memang tak ada dah sekarang. Dulu ada jugalah tanda Masjid Kucing dan sebagainya tu, sekarang dah lenyap lah, kan?
Tapi kalau dah minda kita masih ada, boleh tunjuk lagi. Contoh, saya pernah pergi dengan seorang tok guru umrah. Dia boleh tunjuk mana satu kubur Aisyah, mana satu kubur Fatimah. Walau mana ada tanda. Sampai dalam hati, betul ke tok guru ni kan? Balik cek dalam peta lah kan. Betul, cuma lari sikit-sikit tu biasalah. Ni kubur itu, kubur ni dan sebagainya. Dia boleh ingat sebab dia datang bila 20 tahun dulu. Tok guru dia dah tunjuk untuk dia, inilah ni dan sebagainya, dan ingat dalam set kepala. Kita pula dengan tak ada tanda, tak ada nak set dah kepala. Tu dia kan. Di situlah pentingnya terus pembelajaran terus tadi. Wallahu a'lam, ya. Okey, sama-sama, alhamdulillah. Sekali itu saja pada pagi ini, kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan juga salat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sebelum tu ada permintaan doakan untuk cucunya Wan Muhammad Fatih dan Wan Muhammad Fatah, ya. Demam, batuk dan sesak nafas, ya. Jadi kalau demam, satu cara untuk kita ruqyah, ya. Tiup tangan di tapak tangan, ya. Tiup tangan di tapak tangan, baca Fatihah, ayat kursi dengan cara tutup macam ni, dan juga selawat-selawat dan sebagainya. Sapu daripada hujung kepala sampai ke hujung kaki, kan. Itu salah satu cara ruqyah yang mudah, ya, untuk kita mendoakan anak cucu ke apa kita yang sakit sesak nafas. Kalau sesak nafas, bacalah Alam Nashrah itu dengan letak tapak tangan kita di dadanya, kan. Baca Alam Nashrah, letak di dadanya, gosok-gosok dengan perlahan-lahan, dengan tenang, dan insya-Allah ini antara ruqyah yang mudah yang diajar oleh almarhum Tuan Guru Datuk Arundin lah, ya. Ketika orang sibuk-sibuk bertanya pasal penyakit ain, tahu kan penyakit ain, pasal santau dan sebagainya, Datuk Arundin bagi formula cukup mudah. Berapa banyak kita istiqamah dengan bismillahillazi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa samiul alim, berapa banyak. Sedangkan bismillahillazi la yadurru ni, kalau ada racun pun dalam cawan, dia jadi cair, tuan-tuan. Maknanya kalau ada racun dalam air orang letak, kan, jadi cair, jadi tak menjadi jejaskan kepada si peminum tadi. Sampai tu tahap yang istiqamah sungguh. Atau paling kurang tak semena-mena air tu terbaliklah, apalah, Allah Ta'ala tolong dengan cara dia panggil ma'unah di situ, ma'unah di situ, ya, dengan istiqamah tadi. Jadi tak apa, oleh atas permintaan neneknya ini, kita sama-sama baca Fatihah dan Alam Nashrah, niat untuk merawat ataupun menyembuhkan penyakit Wan Muhammad Fatih dan juga Wan Muhammad Fatah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. InsyaAllah semoga selamat semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.